Tajuk utama 21 Zulhijjah 11 Ogos. Lindungi peniaga haram, 3 penguatkuasa MBSA ditahan SPRM. Jerut isteri hingga mati, suami menangis di mahkamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Aziza Arifin. 3 pegawai penguatkuasa Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA ditahan susulan kegiatan perjudian dan penjualan rokok haram di Sungai Buloh, Selangor. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Azam Baki berkata, selain mereka dijangka beberapa lagi tangkapan akan dibuat melibatkan pegawai penguatkuasa. Ya, tadi dah diumumkan ada tangkapan oleh Datuk Seri Ahmad Kusyari dan saya jangka mungkin ada lagi. Dan perkara ini saya boleh katakan saya ucapkan terima kasihlah kepada pemberi maklumat atau pengadu kepada kes ini yang telah berani datang ke hadapan. Dalam hal ini saya minta semua bersabar. Bagaimanapun, beliau tidak mendedahkan agensi penguatkuasa yang bakal ditahan. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Program SPRM PUBG Mobile iChallenge di Putrajaya hari ini. Dalam pada itu, ketiga-tiga pegawai MBSA ditahan pagi tadi di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya setelah dipanggil untuk memberi keterangan. Suspek yang berusia antara 41 hingga 49 tahun disyaki menerima rasuah secara bulanan antara RM300 hingga RM3,500 bagi melindungi premis yang menjalankan perniagaan tanpa lesen di sekitar daerah Shah Alam. 2 daripada pegawai penguatkuasa dari MBSA Cawangan Sungai Buloh dan seorang dari MBSA Shah Alam. Selain itu, SPRM turut menahan peniaga rokok seludup warga Indonesia kerana tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan dan akan diserahkan kepada Jabatan Imigresen untuk tindakan lanjut. Peniaga berkenaan dikatakan membayar wang rasuah RM300 sebulan kepada penguatkuasa bagi mengelak daripada sebarang tindakan. Sementara itu, dalam tinjauan kru kami di lokasi perniagaan di Bandar Baru Sungai Buloh itu mendapati semua premis yang didakwa menjalankan aktiviti haram itu sudah dirobohkan. Selain itu, gerai-gerai kecil di sepanjang jalan berkenaan juga ditutup. Dalam tinjauan ini juga, terdapat beberapa pegawai polis sedang menanggalkan beberapa poster pinjaman wang yang dilekatkan di pokok-pokok. Yang tinggal hanyalah penjaja yang berniaga di kawasan yang dibenarkan oleh MBSA. Menurut seorang peniaga yang dikenali sebagai Bob, sepanjang berniaga di situ, pihak MBSA ada melakukan rondaan 4 kali seminggu. Keraplah seminggu dalam 4 kali ada, 5 kali ada. So dia ada macam kacau-kacau tak yang kedai-kedai Aceh Ada juga. So tutup, ada juga dia orang tutup lepas tu buka balik. Macam tu lah. Walau bagaimanapun, ada yang mengatakan peniaga haram itu berselindung di sebalik pemilik kedai dan mempunyai persatuan mereka sendiri untuk membantu jika kedai salah seorang daripada mereka dirampas. Sebelum ni dah banyak kali dah dirobohkan. Bukan diroboh lah, dirampas. Barang meniaga dia orang apa yang tak ada lesen, yang tak ada apa ni, warga negara lain dirampas. Tapi oleh kerana mungkin pencarian dia orang, besokkan dia beli yang lain, dia meniaga balik. Tapi orang meniaga ni memang sentiasa dia orang ada macam ada support lah. Kalau hari ni kena rampas, esok dia beli lain, mungkin orang lain support. Sementara itu, kami turut mendapatkan maklum balas daripada Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Datuk Nazim Johan, berkenaan status perlindungan yang diberikan kepada pemilik Hot Burger Malaysia, Muhammad Asri Hamid atau Asri Janggut yang mendedahkan kegiatan haram itu. Sebenarnya, untuk maklumat, puluhan lawyer telah menawarkan diri untuk membantu kes ini yang datang kepada kita, ya. So, insya-Allah kita cuba mungkin lindung atau bantu apa yang boleh mengikut upaya kita lah. Mungkin tempat tinggal yang berbeza, nasihat-nasihat yang perlu
ingati ya oleh saudara Asri inilah. Dalam pada itu, beliau juga mengharapkan pihak berkuasa melantik sukarelawan untuk menjadi mata-mata bagi kegiatan tersebut dan mungkin boleh mewujudkan satu hotline khusus bagi tujuan itu. Hotline yang dimaksudkan itu terbuka untuk semua bagi memberi maklumat tanpa didedahkan identiti masing-masing. Jelasnya, sikap gentar untuk memberi maklumat kepada pihak berkuasa tidak boleh diamalkan kerana dapat memberi kesan tidak elok terhadap generasi akan datang. Beliau dalam pada itu menyeru kepada orang ramai untuk memberi informasi kepada pihaknya jika mendapati terdapat sindiket perjudian dan peniaga haram di kawasan masing-masing. Macam mana saya punya komplain, token mesin kuda tahu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri akan mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung isu tabung haji TH esok. Perbincangan itu bagi mendapat gambaran jelas daripada TH sebelum cadangan dan kewajaran penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pelbagai isu dan salah laku yang dikaitkan dengan TH. InsyaAllah pada esok hari satu perbincangan khusus antara kami dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga mereka yang terbabit untuk mendapat sebuah gambaran yang jelas daripada tabung haji sebelum daripada kita bincang dengan lebih ke hadapan lagi insyaAllah. Semalam ketika menggulung perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja, Datuk Dr. Zulkifli memaklumkan akan membincangkan sedalam-dalamnya isu TH termasuk kewajaran menubuhkan RCI. Beliau akui satu badan bebas dan berkuasa harus diwujudkan untuk meneliti serta menilai transaksi tabung haji. 3 individu menyamar sebagai kaki tangan Kementerian Kesihatan dan polis untuk memeras ugut seorang lelaki. Kejadian petang semalam itu berlaku di Taman Kemuning Kulim sebelum ketiga-tiga mereka dicekup pihak berkuasa yang sedang melakukan rondaan. Suspek bersama dua rakannya menahan mangsa yang sedang menunggang motosikal di kawasan berkenaan dan kemudian memperkenalkan diri sebagai pegawai KKM manakala dua lagi sebagai anggota polis yang ingin melakukan pemeriksaan COVID-19 ke atas mangsa. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Azhar Hashim, suspek kemudiannya bertindak menarik beg sandang mangsa sebelum cuba melarikan diri. Bagaimanapun, ketika ketiga-tiga mereka yang cuba melarikan diri terserempak dengan dua anggota polis yang sedang melakukan rondaan. Dua suspek berjaya bolos dengan menunggang motosikal, namun seorang lagi gagal dan ditahan. Jelas Azhar hasil semakan, suspek mempunyai 11 rekod kesalahan jenayah lampau dan direman selama 3 hari bermula hari ini untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 170 Kanun Keseksaan. Lelaki yang membunuh isterinya yang juga seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM 2 minggu lalu dituduh hari ini di Mahkamah Magistrate Sepang. Muhammad Hairil Izwan A. Samad yang menangis ketika didakwa bagaimanapun tidak membuat sebarang pengakuan. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman gantung mandatori. Magistrate Ayuni Izzati Sulaiman bagaimanapun menetapkan 14 September sebagai sebutan semula kes. Berdasarkan pertuduhan, lelaki berusia 41 tahun itu dilapor membunuh isterinya Maizatul Nisa Osman 40 tahun dengan menjerut lehernya menggunakan tudung yang dipakai mangsa. Mayat mangsa ditemui berhampiran tasik PKNS pinggiran Cyberjaya Dengkil di Sepang 30 Julai lalu. Berdasarkan siasatan awal, Muhammad Hairil tidak dapat menerima hakikat dan marah apabila isterinya memfailkan perceraian menyebabkan dia bertindak demikian. Tertuduh pada mulanya berpura-pura mencari Maizatul Nisa bersama anak perempuannya berusia 14 tahun selepas membunuhnya sebelum menghubungi Mars 999 dan melaporkan dia menemui mangsa dalam keadaan tidak sedarkan diri jam 1.04 pagi.
Namun sebenarnya Muhammad Hairil dipercayai sudah menjurut mangsa di dalam kereta jenis Myvi berwarna putih di Taman Mas Putra Perdana di Sepang sekitar jam 4.30 petang 29 Julai lalu. Di Kelantan, seorang buruh didakwa di Mahkamah Session Kota Baru terhadap dua pertuduhan membabitkan transaksi pengubahan wang haram bernilai RM16,000 pada Disember tahun lalu. Roshizwan Jali, 36 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Mengikut pertuduhan pertama, Roshizwan didakwa terbabit dalam transaksi pengubahan wang haram dengan melupuskan wang RM6,000 daripada akaun Maybank miliknya hasil daripada aktiviti haram pada 14 Disember tahun lalu. Bagi pertuduhan kedua, dia dilapor terbabit dalam transaksi sama dengan memindahkan wang RM10,000 daripada Maybank miliknya kepada penama akaun Maybank Adi Makram Muhammad, 31 tahun, juga hasil daripada aktiviti haram. Tertuduh melakukan kesalahan mengikut subseksyen _4_1_B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 atau Akta 613 dan dibaca bersama Seksyen 87_1 Akta yang sama. Sabit kesalahan, dia boleh dipenjara sehingga 15 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram. Kes akan disebut semula pada 14 September. Pengusaha kelulut rugi lebih RM10,000 angkara beruang. Alhamdulillah, bertemu kembali. Dua pengusaha kelulut di Kampung Pinang Merah, Paka, Terengganu kerugian lebih RM10,000 apabila 11 sarang lebah diusahakannya dirosakkan beruang matahari. Mereka mendakwa serangan haiwan itu bermula 3 minggu lalu dan terbaru pada semalam. Menurut salah seorang pemilik sarang, Zaleha Abu Bakar, 5 sarang miliknya yang dianggarkan bernilai RM1,000 setiap satu telah rosak teruk, manakala 6 sarang milik jirannya turut dimakan beruang matahari itu. Dia percaya lebih 2 ekor haiwan tersebut berkeliaran di kawasan itu dan ianya bukan sahaja memberi ancaman kepada kelulut, malah keselamatan keluarganya. Sebab mula-mula dia mari dari belakang je, dari belakang rumah je. Sebab ni macam kau berani lah, dia mari depan pula. Jadi dia makan sarang tu, mula ingat ke binatang dia makan madu tu. Lepas tu rupanya beruang, terkejut lah sebab ada sekelah ada beruang ni. Berapa banyak sarang kita? 5 sarang dah lah hak dia makan. Seorang penduduk Muhammad Nusi Mahmud berkata beruang matahari itu turut merosakkan pokok kelapanya. Dia dalam pada itu juga bimbang keselamatan penduduk lain kerana binatang terbabit boleh masuk ke halaman rumah. Tu rasa kebimbangan itu amat tinggi lah. Sebab dari segi kampung kita ni budak-budak jalan semua malam-malam, pergi masjid, pergi main bola, sibuk pusar dekat kampungnya tu. Bimbangnya amat tinggi lah dari segi keselamatan penduduk kampung Pinang Merah ni. Sementara itu, pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Pinang Merah, Cik Wan Mustafa Cik Wan Kaman berkata, pihaknya telah menghubungi Jabatan Perkhidmatan berkait isu ini. Di PK MPKK sendiri, setakat ni yang pertama kita berurusan dengan perkhidmatan untuk tangkap, dan yang kedua kita aktifkan SRS kita lah, Skuad Ronda Kampung dan KRT, untuk memastikan bahawa beruang ni tidak mengganggu penduduk lah dalam masa-masa kritikal lah, waktu malam terutamanya. Pengarah Jabatan Perlindungan Haiwan Liar dan Taman Negara Perkhidmatan Terengganu, Dr. Abdul Malik Muhammad Yusof ketika dihubungi berkata, satu perangkap telah dipasang di rumah pengusaha kelulut semalam. Perkhidmatan percaya kejadian ini melibatkan seekor beruang sahaja yang mungkin dari kawasan hutan dekat Bukit Bauk atau dari projek solar berhampiran.
Juga di Paka, namun isu berlainan. 4 beranak di Taman Indah Kampung Bukit Merah hilang tempat berteduh apabila rumah mereka ranap ditimpa pokok akibat ribut jam 5.30 petang semalam. Pokok mangga selebar setengah meter itu dikatakan tiba-tiba tumbang selepas 10 minit hujan lebat dan angin kencang. Menurut mangsa, Muhammad Abdullah 64 tahun ketika kejadian, dia dan isterinya Nuraini Muhammad Zain 51 tahun berada di dalam rumah, manakala anak sulungnya dan 2 lagi rakan anaknya berada di halaman. Insiden itu menyebabkan kepala Muhammad cedera terkena atap siling yang runtuh, manakala rakan anaknya turut cedera ringan terkena dahan pokok. Kejadian ni saya balik kerja lebih kurang 5.30. Selepas peti saya masuk dalam rumah, pecah baju lebih kurang jam pukul 5.30. Saya pandang ke pokok depan rumah saya ni, angin goyang kuat. Dengan tiba-tiba pokok tu tumbang dari belakang saya. Waktu tu saya tak rasa sakit. Lebih kurang pukul 10-11 malam saya rasa sakit kepala saya. Jamu-jamu bekau. Itu saja. Tambah Muhammad, atap rumahnya ranap ditambah kerosakan dinding serta peralatan elektrik dan nilai kerugian dianggarkan lebih RM25,000. Mereka sekeluarga kini menumpang rumah jiran dan masih trauma dengan kejadian berkenaan. Sementara itu, pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Taman Indah Kampung Bukit Merah, Rayah Muhammad berkata adun Paka telah dimaklumkan mengenai perkara tersebut. Dia mengalami keadaan yang paling teruk, jadi kita bawa isu ni di bawah YB Adun Paka. Dia akan buatlah tindakan seterusnya, akan repair lah rumah ni sebab lebih kurang kerugian banyak juga, lebih kurang jangkaan saya 20k. Ribut ini juga turut merosakkan 4 lagi rumah penduduk, namun kebanyakannya hanya mengalami kerosakan di bahagian atap. Kerja membina dan membaik pulih rumah penduduk yang terjejas akan dimulakan secepat mungkin serta bantuan bersesuaian juga telah dihantar kepada mangsa. Akibat kekeliruan, nelayan Kuala Sanglang Kedah mendapat tempias. Menurut mereka, orang ramai keliru dengan Kuala Sanglang Perlis yang diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Secara Bersasar TEMCO dan menyebabkan jualan ikan merosot kira-kira 80%. Nelayan mendakwa peraih dan orang ramai enggan membeli hasil tangkapan mereka akibat bimbang dengan penyebaran wabak COVID-19. Muhammad Yunus berkata hasil jualan ikannya mula merosot beberapa hari lepas disebabkan orang ramai takut untuk membeli ikan dan hasil laut dari nelayan di Kuala Sanglang Kedah. Ia disebabkan mereka keliru antara Kuala Sanglang Perlis dan Kuala Sanglang Kedah. Sumber hasil kurang lah. Lepas customer pun ada kurang sikit sebab daripada luar pun ada yang tak boleh main. Lepas tu agak terjejak juga sikit lah. Seorang nelayan di JT Kuala Sanglang Kedah, Abdullah Syafi'i, 45 tahun berkata harga ikan kembung merosot kepada RM3 sekilogram berbanding RM8 sebelum TEMCO di Kuala Sanglang Perlis. Taknya kita nak jual tak boleh dapat kan, jadi teruk jugalah penyakit ni, keadaan ni ni lah. Tahu tak? Lepas tu kita nak kena buat macam mana pun kita tak tahu lah, tu daripada kerjaan lah kan tu. Terjejas sikit ni. Kerajaan melaksanakan TEMCO di Kampung Kuala Sanglang dan Kampung Tanah Timbul bermula semalam hingga 31 Ogos bagi membendung penularan wabak COVID-19 yang aktif di sana. Perlis mencatatkan jumlah kumulatif 30 kes positif COVID-19 dengan 11 daripadanya jangkitan daripada kluster Siva Gangga. Kerajaan Lubnan tumbang. Bertemu kembali. Cadangan pindaan Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 atau RUU 355 mendapat tentangan segelintir umat Islam. Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Nasruddin Hassan berkata, golongan berkenaan tidak memahami konteks sebenar pindaan itu. Saya percaya mereka
sebahagian yang menolak, menentang selama ini ada dua keadaan. Yang pertama, kerana mereka tak faham apa sebenarnya konten pindaan Akta 355 tersebut. Kemudian yang kedua, tak setuju tu bukan tak setuju pada Islam tu, tetapi mungkin pada kaedah pelaksanaan, timing dan sebagainya. Jadi perkara-perkara macam ni, angle yang akan diambil oleh Yadim ialah untuk memberi pencerahan sesuai dengan namanya Yayasan Dakwah lah. So kita menyampaikan, kita memberikan penjelasan. Beliau turut meminta orang ramai agar tidak mengaitkan RUU 355 dengan mana-mana isu politik. Selain itu, beliau turut berharap agar pindaan itu dapat dilaksanakan seperti yang ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri agar Mahkamah Syariah dapat diperkasakan, hukuman setimpal ditingkatkan selaras dengan kadar jenayah syariah yang dilakukan pesalah di samping untuk mendidik dan mengurangkan jenayah syariah di negara ini. Beliau berkata demikian selepas kunjungan hormat TV Al-Hijrah ke Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim di Putrajaya siang tadi. Sementara itu, katanya, Yadim tidak hanya menghadkan dakwah di lapangan sahaja, malah mahu memperluaskan lagi platform dakwah agar sasaran mudah dicapai kepada orang ramai, iaitu dengan menjadikan TV Al-Hijrah sebagai siaran rasminya bermula dengan program-program dakwah sepanjang Rabiul Awal, iaitu pada Oktober akan datang. 168 peguam syar'i menerima tauliah sijil amalan peguam syar'i wilayah persekutuan bagi tahun 2020. Majlis pentauliahan itu diadakan secara berperingkat dalam 3 sesi bermula hari ini hingga Khamis. Alhamdulillah, ini sejuzuk daripada cara untuk kita memperkasakan mahkamah syariah dan akan menambahkan lagi kepantasan urusan-urusan kes yang terkait dengan perbicaraan di mahkamah syariah khususnya di wilayah persekutuan, dan ini akan memberi peluang dan ruang kepada pengamal-pengamal undang-undang untuk sama-sama menyumbangkan dalam merealisasikan keadilan ketika mana berlakunya perbicaraan. Pada majlis hari ini, 56 peguam syari'i ditauliahkan di Kompleks Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang dirasmikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang turut dihadiri Ketua Pengarah dan Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Kerajaan akan membuat keputusan sama ada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 1442 Hijrah dilaksanakan atau sebaliknya. Ekoran masih terdapat penularan pandemik COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, perbincangan mengenai perkara itu kini di peringkat akhir dan akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Jelas Datuk Dr. Zulkifli, Sambutan Ma'al Hijrah merupakan program kebesaran umat Islam yang amat penting dalam menyebarkan syiar Islam. Justru ianya perlu diadakan walaupun dalam skala kecil mengikut SOP KKM dan MKN. Caranya mungkin kita hadkan peserta yang amat minimum, masa yang terhad, tetapi kita nak syiar tentang Majlis Ma'al Hijrah kita akan dapat teruskan walaupun berskala kecil tetapi memberi makna yang besar kepada khalayak ummah insya-Allah. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata demikian selepas merasmikan seminar kebangsaan penyelidikan pengurusan hal ehwal Islam di Malaysia di Universiti Sains Islam Malaysia USIM Nilai Negeri Sembilan pagi tadi. Penganjuran dengan kerjasama bahagian penyelidikan JAKIM ini bertujuan mengumpulkan pelbagai maklumat dan penulisan berdasarkan kajian penyelidikan kontemporari yang berkaitan dengan pengurusan hal ehwal Islam di negara ini dalam menghadapi cabaran dan keperluan semasa ummah. Perkembangan luar negara, Kerajaan Lubnan tumbang. Perdana Menteri Hassan Diab meletakkan jawatan seminggu selepas letupan amonium nitrate yang mengorbankan kira-kira sekurang-kurangnya 160 nyawa. Diab, 61 tahun, membuat pengumuman itu secara langsung di televisyen ketika protes besar-besaran di seluruh negara susulan tragedi berkenaan. Dia berkata dia akur dengan tuntutan mereka yang mahu pihaknya bertanggungjawab terhadap bencana itu.
Sebelum itu, 11 ahli politik Lubnan termasuk 3 menteri mengundurkan diri berikutan letupan maut di pelabuhan Beirut minggu lalu. Mereka adalah Menteri Alam Sekitar Damianos Qatar, Menteri Penerangan Manil Abdel Samad dan Menteri Kehakiman Marie-Claude Najm Qatar yang dilaporkan menjadi penasihat Perdana Menteri menggelar sistem politik lama dan mendakwa ahli politik telah kehilangan banyak peluang untuk melakukan reformasi. Di bawah Undang-Undang Lubnan, jika 1/3 anggota Kabinet mengundurkan diri, kerajaan ketika itu akan menjadi pentadbiran sementara ketika menunggu pilihan raya. Israel menyekat penghantaran barang ke semenanjung Gaza susulan serangan roket dan belon berapi dari wilayah berkenaan. Kementerian Pertahanannya dalam satu kenyataan berkata, pintu keluar masuk lintasan Karim Shalom ditutup untuk semua kenderaan. Namun, bantuan kemanusiaan dan minyak dibenarkan melalui pintu masuk berkenaan. Kementerian itu berkata langkah tersebut sebagai tindak balas terhadap belon yang dilancarkan dari Gaza. Dalam beberapa minggu sebelum ini, belon berkenaan mendarat 3 kali di kawasan Israel. Setiap kali juga rejim itu akan bertindak balas dengan menyasarkan serangan terhadap kedudukan Hamas di Gaza. Kumpulan berkenaan juga melepaskan roket ke arah laut pada Isnin selepas berbalas tembakan dengan Israel sejak beberapa hari lalu. Ia sebagai mesej kepada Israel bahawa Hamas tidak akan berdiam diri berhubung sekatan rejim itu terhadap wilayah berkenaan. Penganalisis Palestin berkata api daripada Gaza bertujuan untuk memberi tekanan terhadap Israel bagi membuka sempadan untuk penyaluran bantuan kewangan daripada Qatar. Hidup tak selalu sempurna, yang terjadi tak sering kita suka. Tetapi kita boleh selalu bahagia dengan cara mensyukuri yang ada. Sekian Berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.